Ya, kita bersua kembali. Sememangnya, Zalia, sebegitu banyak maklumat yang berlegar di media sosial ataupun di perkongsian secara dalam talian yang mana memberikan kita pemahaman bahawasanya ada maklumat yang tidak tepat, ada maklumat yang sahih dan juga ada maklumat yang boleh dipercayai ataupun reliable sources. Dan untuk itu sebenarnya ada satu division bahagian dalam Kementerian Kesihatan Malaysia yang dikenali sebagai bahagian pendidikan kesihatan yang memegang peranan untuk memastikan dan juga sentiasa menyalurkan maklumat yang boleh dipercayai dalam situasi sekarang. Dan untuk itu kita ingin berbicara dengan Puan Suraya Said Mohamad, Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ya, terima kasih Puan. Dan juga Ismail ya, selaku pengacara SPM pada pagi ini. Ya Puan, mungkin untuk permulaannya ataupun mukadimahnya boleh dikongsikan tentang perkara-perkara penting yang perlu diketahui khususnya dalam kita melihat untuk kita klik maklumat yang tepat khususnya di perkongsian secara dalam talian khususnya tentang isu-isu dan juga maklumat-maklumat kesihatan Puan. Ya. Selamat pagi Malaysia dan salam sihat sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada RTM atas peluang yang diberikan untuk berbicara seketika mengenai topik pada pagi ini iaitu klik info tepat dan sahih semasa pandemik. Seperti yang kita maklum sekarang ni musim pandemik ya. Bukan sahaja pandemik, kita juga menghadapi cabaran infodemik. Ya. Jadi kalau kita tengok kepada info-info kesihatan yang kita sampaikan oleh Kementerian Kesihatan, bahkan pada mana-mana ya sumber adalah berselamat untuk memaklumkan ataupun menerangkan, mendidik, memberi amaran atau mempromosikan hal-hal berkaitan dengan kesihatan agar sesuatu tindakan bagi memelihara kesihatan dapat diambil oleh audiens seperti mana yang kita sarankan. So dalam konteks ini, contoh info kesihatan yang sering dikongsi kepada audiens terdiri daripada penonton, pendengar atau pembaca adalah data harian kes COVID-19. Info kesihatan ini dipersembahkan dalam pelbagai bentuk lah, sama ada dalam bentuk graf. Kalau graf tidaknya kita nak tunjukkan trend. Dia merupakan satu trend, sama ada peningkatan ataupun dia statik atau ada penurunan, atau juga mungkin berbentuk taburan iaitu mengikut negeri, jantina dan sebagainya. Kita ambil contoh lain seperti contohnya kalau kita nak maklumkan info yang berbentuk makluman, kita ambil contoh seperti pemakaian pelitup muka diwajibkan bermula pada 1 Ogos 2020. Jadi kita nak maklumkan kepada rakyat bahawa ini adalah makluman yang penting yang mana rakyat perlu bertindak untuk memakai pelitup muka. Kalau tidak akan dikompaun. Dan mungkin juga info-info tersebut adalah bertujuan untuk menerangkan. Saya ambil contoh tentang pemakaian pelitup muka tadi di tempat tumpuan orang ramai. Maknanya di mana kita perlu pakai, di tempat orang ramai atau di mana penjarakan fizikal sukar dipraktikkan. Dan juga info itu mungkin juga berbentuk mendidik, seperti kita mengajar bagaimana nak memilih jenis pelitup muka, cara pemakaian, cara penyimpanan dan juga sampailah ke tahap macam mana kita nak melupuskan pelitup muka. Kerana kita dapati walaupun kita suruh pakai orang kata tu pelitup muka, tapi cara dipakai tu ada yang di bawah hidung, ada yang di bawah dagu, macam-macam style kita nampak. So benda-benda tu yang kita nak mendidik rakyat supaya bila pakai mestilah dengan cara yang betul. Dan kita juga tengok ada trending yang pakai face shield tapi tak pakai mask. Jadi dia tidak sebenarnya kita nak mendidik bahawa itu tidak melindungi daripada virus. Kalau orang kata tu, kalau kita nak bercerita tentang mempromosikan tentang pakaian pelitup muka, seperti yang kita dapati sekarang ni, trending sekarang ni, pemakaian pelitup muka berganda ataupun double face mask digalakkan di tempat yang berisiko tinggi seperti di tempat-tempat tumpuan ramai. Dan kita dapati apabila kita punya ketua pengarah kesihatan pakai dan menjadi trending kepada rakyat untuk memakai face mask berganda ni bagi kata tu melindungi mereka daripada risiko jangkitan. Dan juga kita juga memaklumkan sesuatu tu untuk memotivasi rakyat kita
bahawa pemakaian bentuk muka itu saling melindungi dan dapat putuskan rantaian COVID-19. Puan Suraya, satu lagi aspek selain daripada SOP, banyak juga penularan maklumat palsu tentang side effect ataupun kesan sampingan vaksin membawa kepada golongan masyarakat yang masih lagi ragu-ragu, tidak mahu mendaftar dan cuba mempengaruhi masyarakat sekeliling supaya tidak mengambil vaksin. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh pihak bahagian Division Puan sendiri untuk menangani situasi ini? Okey, saya nak balik kepada tanggungjawab lah ya. Tanggungjawab bahagian pendidikan kesihatan Kebangsaan Malaysia ni. Kita ada bukan sahaja di bahagian di Putrajaya, tetapi kita ada cawangan-cawangan kita di seluruh negeri di Malaysia ni. Kita menyediakan dan menyampaikan info yang tepat dan sahih mengenai kesihatan. Mengapa? Kita bertanya balik, kenapa kita perlu mendapatkan info kesihatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia? Jawapannya mudah. Kerana KKM ni adalah sumber rujukan yang kredibel atau dipercayai dan mempunyai otoriti dalam bidang kesihatan. Kita ada TJ pengiktirafan ataupun HON Code yang dikeluarkan oleh Badan Antarabangsa dan mempunyai otoriti sebagai jurucakap mewakili pihak kerajaan dalam bidang kesihatan lah. Ya. So, berbalik kepada contohnya tentang vaksin sekarang ni tengah-tengah heboh ya. Info-info kita buat, kita reka, bukankah kita reka betul-betul pada mana-mana ni tentang vaksin contohnya. Tetapi berdasarkan fakta serta bukti sains, kita kata vaksin itu selamat dan berkesan kerana dia telah melalui berbagai peringkat clinical trial. So tak boleh nak pakai tangkap muat vaksin-vaksin mana kerana kita bercakap tentang nyawa manusia ya. Itulah yang kita lakukan, tentang pentingnya info yang tepat dan sahih daripada sumber yang betul lah. Puan, bagaimana pula penerimaan masyarakat ataupun khususnya pembaca ataupun pelayar-pelayar laman sesawang ini terhadap maklumat-maklumat yang banyak dikongsikan khususnya daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia? Kita dapati bahawa sambutannya sangat baik. Ya, kalau kita tengok dulu kita ambil adalah FB KKM sekarang ni banyak media sosial mencanak-canak tinggi orang kata dia punya followers tu. Kerana rakyat kita bijak ya. Dia akan mendapatkan sumber katakanlah bidang kesihatan di mana dia merujuk. Kementerian Kesihatan lah. Kalau dia nak berkenaan Perintah Kawalan Pergerakan, dia merujuk kepada siapa? Majlis Kehormatan Negara. Kenapa kita nak merujuk sumber-sumber yang kita tak tahu? Kita dapati bahawa bila kita melakukan information, kita adakan information tersebut, kadang-kadang ada disalahgunakan di mana dia orang petik kan. Ini saya nak cakap tentang beberapa proses yang kita lalui ya. Daripada penyediaan kepada penyampaian hingga dah penilaian info kesihatan ni kita melalui pelbagai proses. Bermula dengan pembentukan info itu sendiri kita merujuk kepada sumber yang ada otoriti yang kredibel. So di sini contohnya seperti Pertubuhan Sains Dunia dan juga pakar-pakar bidang contohnya. Disokong dengan bukti-bukti saintifik melalui kajian dan juga tinjauan daripada luar dan dalam negara. Dan juga kita menganalisa sentimen rakyat ni, audien kita. Pertanyaan contohnya melalui hotline kita, email, laman web, media sosial dan juga info-info yang diterbitkan ini perlu diselaraskan pula dengan polisi, dengan akta dan juga budaya rakyat Malaysia. So kalau kita nak tahu dalam konteks Malaysia, kita rujuklah kepada maklumat-maklumat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Puan Suraya, cara penyampaian dalam laman media sosial juga memberi faktor kepada bagaimana masyarakat tertarik untuk membaca atau tidak, terutamanya kepada mereka yang golongan lebih muda, dalam belia dan sebagainya. Dan bagaimana pendekatan ini diambil untuk memastikan mereka mengambil informasi itu tetapi juga belajar untuk menapis maklumat yang tepat dan juga lari daripada channel-channel ataupun saluran-saluran yang tidak sepatutnya. Okey, berbalik kepada kita kata tadi, info yang benar ataupun yang sahih yang tepat tadi kita akan terbitkan dalam pelbagai bentuk. Kerana kumpulan sasar kita adalah pelbagai.
daripada kanak-kanak sampailah ke warga emas, daripada rakyat Malaysia dan juga ada juga rakyat luar yang minat di Malaysia. Ya, so kalau kita tengok apakah maklumat-maklumat yang kita juruskan kepada kumpulan sasar kalau kita kata kita nak dia mengambil tindakan. Contohnya pada masa yang awal dulu, golongan yang berisiko tinggi. Kita nak contohnya di pusat-pusat penjagaan orang tua ni berhati-hati kerana mereka adalah golongan yang berisiko tinggi. Ini keluar masuk di rumah penjagaan tu hendaklah mematuhi SOP dan sebagainya. So berbalik kepada platform pula, itu bahan tu kita ada dalam macam bentuk lah. Kita ada dalam macam hari ni kita ada buat bicara. Adalah bagus kerana orang kata tu maklumat dapat disampaikan melalui buat bicara. Tidak ada orang kata tu orang akan manipulate apa info-info yang kita sampaikan melalui buat bicara. Bahan-bahan kita ada juga dalam bentuk-bentuk bahan elektronik, digital dan sebagainya. Kalau kita tengok orang generasi muda suka menggunakan digital, semuanya dia tak ada mungkin dia tidak baca surat khabar tetapi dia baca online, akhbar online dan sebagainya. Kita juga menggunakan pelbagai platform daripada sidang media contohnya yang disampaikan oleh ketua pengarah kesusahan kita daripada media konvensional macam TV, radio dan sebagainya, dan media sosial. Kita ada FB, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada YouTube, kita ada Telegram. You just name it, semua kita ada dan sehinggalah bersemuka. Kerana dengan kepelbagaian lapisan masyarakat, berbagai latar belakang dan sebagainya, kita memerlukan bahan dan juga platform yang berbeza untuk orang kata tu menembusi kumpulan sasar hingga ke peringkat langkah umbi. Dan ini kita lakukan juga dengan kolaborasi dengan pelbagai agensi kerajaan, NGO, kalau nak orang kata tu nak sampai outreach contohnya kita gunakan bantuan NGO dan juga kita komuniti tersebut. Itu adalah di antara cara kita untuk menebusi kumpulan sasar yang kita kendaki lah. Puan, bagaimana pula dengan engagement yang dilakukan tadi disebutkan oleh Puan dengan penggunaan Telegram, media sosial, Twitter, Facebook dan sebagainya. Apakah adanya hubungan ataupun mungkin komunikasi dua hala yang berlaku antara mungkin admin ataupun kita kata bahagian pentadbiran di media sosial Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan masyarakat ataupun netizen yang mengatakan komen, malah ingin bertanyakan apa jua soalan kepada pihak KKM melalui media sosial? Dia tengok kepada platform tersebutlah. Ada platform yang sahala, tapi ada juga platform yang dua hala. Contoh dalam media sosial, dalam Facebook tidak ada ruangan komen dan sebagainya, dan kita juga tadi saya ada mention tadi tentang hotline. Kita ada hotline, kita ada email, kalau Telegram tu sahaja lah. Jadi benda-benda ni kita tak biarkan gitu saja. Kita nampak ada pertanyaan yang kadang-kadang kita tak jangka tetapi lahir daripada concern rakyat dan sebagainya. Kita akan petik, garapkan info-info yang dikendaki oleh audiens kita dan kita bentuk mesej tu dan kita sampaikan ke tahap yang supaya mereka dapat memahami apa ataupun menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam platform tersebut. Dan kalau kita tengoklah contohnya kerjasama kita dalam penyediaan melalui kita ambil kerjasama kita dengan KKMM lah yang terdekat sekarang ni, KKM. Kita menyediakan info kesihatan melalui penerbitan video di mana tim kesihatan akan duduk bersama tim daripada RTM contohnya, daripada PINAS untuk menyediakan video, untuk menyediakan infografik contohnya dan hebahan awam. Kita tengok ni seperti di radio crawler yang ini adalah juga dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga mungkin MKN kalau dia berkaitan dengan PKP dan sebagainya ataupun SOP dan sehinggalah kita kata ada info on wheel. Kita tahu pihak KKMM ada info on wheel dan kita juga ada mobile unit kita di mana kita sampaikan, kita tahu orang duduk rumah apakah maklumat yang ada bila dia duduk rumah.
dia akan dengar TV, dia akan tengok TV, dia akan dengar radio, dia tak ke mana-mana. So kita punya unit bergerak ni akan pergi rumah ke rumah untuk menyampaikan mesej kepada komuniti. Itu dah di antara kerjasama dan juga cara kita nak menembusi perangkatan kita. Dan Puan Suraya juga melihat kehadapan ini bagaimana untuk memastikan maklumat yang disampaikan selari dengan apa yang dibincangkan, terutamanya dalam fasa pelan pemulihan negara ini, untuk masyarakat terus iltizam dengan disiplin dan juga menjaga kesihatan mental mereka dan sama-sama mengurangkan dan juga membasmi jumlah kes baru COVID-19 ini. Tugas yang besar untuk bahagian pendidikan. Bagaimana Puan dan tim Puan sendiri menangani cabaran ini? Kita tidak buat bersendirian, ya. Dalam menghadapi pandemik ini, kita menggunakan pendekatan whole of government and whole of society approach. Kita tak boleh bersendirian. KKM tidak boleh alone, tentu bersendirian dalam menghadapi pandemik ini, walaupun tanggungjawab amat berat kepada Kementerian Kesihatan. So dengan adanya jawatankuasa yang kata tu meliputi semua agensi sampai ke pihak swasta pun, kita dapati sekarang ni ketentuan tentang pemberian vaksin di mana kita melibatkan klinik swasta, hospital swasta, ya. Dan bukan itu saja, komuniti adalah frontliners. Dia adalah penting, kata-kata tu betul melindungi komuniti, individu, keluarga sehingga ke komuniti di lokaliti masing-masing. Lepas tu kita juga ada ejen-ejen kesihatan yang kita latih untuk bertindak menyampaikan mesej kesihatan, ya. Mereka bukan saja menggunakan bahan-bahan yang kita terbitkan, tetapi mereka juga kata tu akan bersemuka dengan komuniti, memberi teguran, ya, memberi tunjuk ajar. Dan mereka ada media sosial mereka sendiri, contohnya WhatsApp group mereka. Kan, di mana saluran ini dicapai oleh komuniti mereka. Saya dapati bila kita buat kata tu temu seru dan sebagainya, kita akan buat contohnya mesej, katakanlah pengurusan COVID di rumah, ya. Kita akan sediakan untuk mereka sebarkan. Kadang-kadang bila kita taruh dalam media mainstream media atau media massa, kadang-kadang mereka tak tertengok, tapi kita customize kepada mereka akan tengok dan di-share dalam komuniti tersebut. Itu tentang contohnya kita tahu sekarang ni banyak kontak rapat dan sebagainya, macam mana nak kuarantin di rumah dan sebagainya, kan. So mudah. Dan komuniti ini juga merupakan ejen yang mempromosikan pengambilan vaksin. Kita dapati, kita tengok Mas Sejahtera, Mas Sejahtera, dalam Mas Sejahtera tu ada banyak maklumat. Tapi kita dapati rakyat ni hanya menggunakan aplikasi tersebut untuk check-in. Ya, betul. Check-in. Sebenarnya kalau kita tengok banyak dia punya ikon-ikon tu, kita boleh klik dan sebagainya. Bila kita memperkenalkan tentang pendaftaran vaksin, barulah rakyat pergi pula dekat kita ada ikon vaksin tu, dan barulah mereka klik. Dan ada juga masa yang tidak biasa, ya, kita gunakan orang yang pandai sedikit lah, macam mungkin generasi muda akan tolong pula ibu bapa mereka yang tua, yang tak pandai menggunakan teknologi digital dan sebagainya. Itulah di antara banyak benda yang sebenarnya kalau kita nak rangkumkan, terlalu banyak info sebenarnya. Tapi kalau kita hendaklah kita ambil daripada sumber yang kredibel. Itu adalah penting. Puan, seperkara lagi bukan saja kita bercerita tentang sumber yang sahih, tetapi juga sumber yang diperbaharui ataupun sumber yang updated untuk kita memberikan, kerana kita tahu evolusi pandemik COVID-19 ini sangat cepat dan bagaimana perkembangan kesnya juga sangat cepat, bukan saja di peringkat tempatan tetapi juga di peringkat global. Dalam perihal ini, bagaimana pendidikan kesihatan di MOH ataupun kita kata Kementerian Kesihatan bersama-sama dalam melihat bagaimana korelasi antara maklumat di peringkat global juga turut dikongsikan dan juga disesuaikan dengan nuansa ataupun kaedah-kaedah dan juga kehendak maklumat di peringkat tempatan.
Okey, ini yang saya nak, satu benda yang kita nak rakyat tahulah. Sebenarnya dalam menyampaikan informasi yang tepat dan sahih ni, kita melalui pelbagai cabaran. Ya, bukan sahaja cabaran untuk menekan virus corona yang memerlukan pelibatan yang saya sebut tadi sebagai pelibatan whole of government dan whole of scientific approach, tetapi yang kata tu cabaran infodemik, disebut sebagai infodemik, info yang berbentuk mitos, tidak benar, tidak lengkap, tidak tepat, yang mana boleh menirukan rakyat, menyebabkan orang risau, takut, dan memberi ancaman. Kadang-kadang kita tak tahu dengan perbuatan kita, kita duk hantar-hantar, kadang kita tak selidik, kita hantar-hantar, benda tu dah tersebar. Impaknya kepada siapa? Orang yang membaca, orang yang mendengar, orang yang macam itulah, yang menonton contohnya. Jadi benda itu kita kena fikir, dia datang dengan tanggungjawab. Dia itu janganlah mudah sangat orang kata tu dapat forward. Itu yang kita nak tekan kat sini. Info yang kita tak macam gini biasanya, saya kata infodemik ni biasanya disensasikan. Disensasikan untuk menarik perhatian, dan mudah pula tular. Mudah diviral. Benda-benda yang tak elok ni mudah kita dapati, mudah diviralkan. Kata pepatah seperti api dalam sekam lah. Dia ada niat yang tak baik. Dan contohnya kita dapati tentang info tak sahih baru-baru ni, mentang-mentanglah musim durian. So dia kata kesan sampingan pengambilan vaksin, seorang penerima vaksin tu maut setelah makan durian. Okey. Fikirlah dengan secara logiknya, Ya, dan juga banyak tentang mitos tentang rawatan COVID-19 ni. Banyak sangat. You makan itu, makan ini boleh baik. You ambil ubat ini, ibu ubat tu tak baik. Lepas tu hentam pula. Kenapa pula kerajaan tak memperkenalkan ubat ni? Kenapa kerajaan tidak perkenalkan, tak tahu tidak endorse? Bila kemasyarakatan endorse dia, maknanya berat tu, maknanya kita bila endorse tu dengan tanggungjawab. Sedangkan maklumat yang kita dapat, bukti-bukti itu tidak mencukupi untuk menyokong. Kita bercakap tentang nyawa orang, keselamatan orang. So kita tidak boleh kata tu mengambil benda ni sebagai benda yang remeh-temeh. Kita tak boleh pandang ringan. Jadi itulah saya kata tadi, sumber yang kredibel, yang dipercayai itu kita tak nak merosakkan nama kita dengan endorse benda-benda produk-produk yang masih lagi belum tentu sahkan. Dan dapati juga pihak-pihak yang cabaran tentang kata tu, dia tadi mention tentang info yang dinamik tadi. Kita tahu bahawa virus ini baru, walaupun kita sekarang dah menghadapi lebih kurang dalam 18 bulan tapi masih kita perlu dan terus pelajari daripada cara jangkitannya, pencegahannya, pengawalan dan juga rawatan untuk perkembangan mutasi virus tersebut, dengan kita dapati kemunculan varian baru yang sekarang terkini, varian Delta dan sebagainya. So message tu ataupun info tu mestilah dinamik, mengikut perkembangan semasa. Kalau pada mula dulu kita tidak memfokuskan tentang pemakaian mask, kita cuma cuci tangan, penjarakan fizikal. Kemudian dengan adanya availability mask di pasaran, masa kita tahu masa mula kita tidak bersedia, bekalan mask tak banyak, tapi sekarang ni mask banyak dan kita ada kali boleh pakai berganda dan sebagainya. Sekarang kita tekan pula tentang peredaran udara yang baik. Maknanya kalau berada di tempat yang tertutup, pastikan peredaran terbaik, kita buka tingkap dan sebagainya. Kerana virus yang kita tu dalam perebakkan melalui aerosol, dia boleh berada di ruang udara sehingga 16 jam. Baik. Satu perkongsian dan juga perkembangan yang baik. Terima kasih